Hindi na itago ng mga kapatid ng pinaslang na modelong si Julie Ann Rodelas ang kanilang galit nang makaharap ang magkasintahang utak umano sa krimen. Nakatutok si Ian Cruz. Pada 6 November 2012, pada waktu pagi di Quezon City, Filipina, satu mayat ditemui di 18th Avenue, Barangay Sendro. Mayat itu ditemui oleh pejalan kaki yang melalui kawasan itu pada jam 5.30 pagi. Mereka dapat mengenal pasti mayat tersebut adalah mayat seorang wanita muda dalam lingkungan 20-an dan jelas dia telah dibunuh dengan kejam dan brutal. Terdapat banyak luka tembakan pada muka dan tubuh mayat tersebut. Mayat tersebut telah dibuang dengan kejam seperti sampah di tepi jalan. Namun, dalam saat-saat terakhirnya, dia memegang petunjuk penting yang kemudiannya akan membantu menyelesaikan kes pembunuhannya sendiri. Mangsa dikenal pasti sebagai Julie Ann Rodelas, seorang model muda yang dikenali dengan panggilan Jaja. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Julie Ann? Dan mengapa dia diperlakukan sebegini rupa? Tiada barangan peribadi yang ditemukan bersama Julie Ann ketika mayatnya dijumpai, kecuali beg kertas McDonald's yang dipegang erat di tangannya. Satu burger keju yang belum dimakan ditemui di dalam beg kertas itu bersama dengan sehelai resip bayaran yang menunjukkan masa pembelian jam 2.33 pagi. Berdasarkan tarikh dan masa pada resip bayaran itu, transaksi menunjukkan pembelian dibuat pada hari sama mayatnya ditemui. Bedah siasat mendedahkan bahawa Julie Ann bukan sahaja ditembak, malah dia juga telah diserang secara seksual berkali-kali berdasarkan kesan luka mengerikan pada bahagian kemaluannya. Wanita malang itu menanggung kesakitan yang tidak terungkap selama berjam-jam sebelum kematiannya. Julie Ann dilaporkan diculik oleh seseorang yang dikenalinya. Ibu bapanya yang bimbang akan keselamatan Julie Ann dan cemas menunggu kepulangannya sebaliknya dikejutkan dengan berita buruk mengenai keadaan anak mereka. Anak perempuan tercinta mereka telah pergi dan kini mereka pula diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, iaitu melakukan pengecaman mayat. Sebagai seorang model dan bakat sambilan untuk ABS CBN, salah satu stesen TV terkemuka, nama Julie Ann sedang meningkat naik dalam industri hiburan. Dia yang selalu komited dalam pekerjaannya sering menghiasi muka depan majalah seperti FHM atau muncul di kaca TV. Tetapi pemodelan bukanlah satu-satunya minatnya. Julie Ann juga merupakan pelajar yang sedang melanjutkan pengajian di Universiti Aureliano dalam bidang pengurusan hotel dan restoran. Masalah kewangan pernah membuatkan dirinya terpaksa berhenti sekolah sebanyak 3 kali. Namun pekerjaannya sebagai model itu telah membantunya untuk membiayai pelajarannya. Ibunya, Lucy Rodelas, kemudian berkongsi bahawa Julie Ann mempunyai impian untuk berpindah ke luar negara bagi membina kehidupan yang lebih baik. Pada 5 November 2012, ibu Julie Ann mengingat kembali ketika anaknya itu mengucapkan selamat tinggal sebelum keluar pada malam itu untuk bertemu rakan baiknya, Althea Altamirano. Difahamkan Althea menemani Julie Ann untuk bertemu seorang penerbit untuk berbincang tentang pekerjaan. Julie Ann dan Althea sangat rapat. Mereka sering berkongsi pakaian ketika sesi pemodelan mereka sehinggakan mereka sering dianggap seperti adik-beradik kembar. Julie Ann mengagumi Althea sebagai model teladan kerana Althea adalah individu awal yang membantunya masuk ke dalam bidang pemodelan. Kini, Julie Ann pula yang mula mendapat lebih banyak tawaran kerja berbanding rakannya Althea. Pada malam itu, Julie Ann dan Althea keluar menonton wayang di SM Mall of Asia. Setelah menonton filem, mereka berdua menaiki teksi dan turun berhampiran World Trade Center yang terletak di Diosdado Macapagal Boulevard untuk bertemu rakan lain. Namun, pada jam 12.40 pagi, Althea hadir ke Balai Polis Pasir City dalam keadaan panik dan menangis lalu melaporkan bahawa Julie Ann telah dicolek. Dia yang menggigil ketakutan hampir tidak dapat ditenangkan. Beberapa minit sebelum itu, sekitar pukul 12.30 pagi, ketika mereka berjalan berhampiran World Trade Center di Gilpuyat Avenue di Pasir City, sebuah kereta tiba-tiba berhenti dengan mengejut di hadapan mereka. Dua lelaki melompat keluar memegang Julie dan memaksanya masuk ke dalam kenderaan sebelum memecut pergi. Semua ini berlaku dalam sekelip mata. Althea terpaku dalam ketakutan, tidak dapat sepenuhnya memproses apa yang baru sahaja disaksikannya. Walaupun dalam keadaan terkejut, dia berusaha mengingati butiran penting seperti warna kereta, pakaian lelaki tersebut, bahkan deskripsi jelas tentang penculik itu sendiri. Namun, satu hal yang dapat diingatnya dengan jelas iaitu di mana salah seorang lelaki yang menculik Julie Ann itu kelihatan sangat mirip dengan teman lelaki Julie Ann. Hal ini membuat Althea bimbang akan keselamatan dirinya yang mungkin terancam. Polis menghubungi Althea lagi untuk sesi soal siasat susulan, tetapi kali ini dia tidak muncul. Abangnya Charlie Altamirano memberitahu wartawan bahawa Althea takut akan nyawanya, bimbang bahawa dia mungkin menjadi mangsa seterusnya. Tetapi apa yang membuat Althea begitu takut? Polis tahu mereka perlu bergantung pada kepakaran mereka untuk menyelesaikan kes ini, terutamanya dengan Althea yang terlalu ketakutan untuk memberikan maklumat lanjut.
Unit Siasatan Jenayah dan Pengesanan Polis Nasional Filipina mengambil alih kes ini. Siasatan dimulakan dengan memeriksa lokasi jenayah. Saksi di kawasan itu melaporkan mendengar bunyi tembakan sekitar pukul 5 pagi dan beberapa saksi juga menyebut melihat sebuah Mitsubishi Montero berwarna gelap memecut pergi dari tempat di mana mayat Julie ditemui. Walaupun warna kereta itu tidak dapat dikenal pasti dengan jelas kerana keadaan gelap pada masa itu, beberapa saksi dapat melihat dan menyatakan nombor plat kenderaan yang dilihat tersebut. Resit yang dijumpai dalam beg kertas McDonald's pada tangan Julie Ann itu berasal dari cawangan McDonald's di UN Avenue. Ini menimbulkan keraguan yang serius mengenai cerita Althea. Jika ceritanya benar, bagaimana mungkin Julie Ann membeli di McDonald's 2 jam selepas dicolek oleh dua lelaki tersebut? Setelah meneliti rakaman CCTV dari restoran tersebut, polis melihat seorang lelaki kemungkinan berusia akhir 20-an atau awal 30-an membeli 2 set hidangan burger keju, hidangan yang sama ditemui bersama mayat Julie. Polis akhirnya mempunyai petunjuk. Siasatan lanjut terhadap kenderaan membawa mereka kepada sebuah Mitsubishi Montero hitam yang didaftarkan atas nama seorang wanita bernama Rosalina Kuyamboa. Namun, petunjuk sebenar muncul apabila detektif menyoal jiran-jiran Althea. Berdasarkan soal siasat tersebut, polis mendapat tahu bahawa Althea sering dilihat dijemput oleh seorang lelaki yang menaiki sebuah Mitsubishi Montero dikenali sebagai JR. Dia adalah anak kepada Rosalina, iaitu pemilik kenderaan terbabit. JR dipercayai sangat sepadan dengan ciri-ciri lelaki yang dilihat dalam rakaman CCTV di McDonald's. Pendedahan ini segera menimbulkan keraguan terhadap cerita Althea. Namun kini Althea sendiri telah hilang dan lokasinya gagal dikesan. Polis mengesyaki dia sedang bersembunyi. Detektif memutuskan untuk memantau rumah JR. Kesempatan mereka akhirnya tiba pada 10 November 2012. Pada pukul 6 petang, polis melihat bapa JR meninggalkan rumah dengan membawa pakaian ganti. Mereka secara diam-diam mengikuti Toyota Innova hitamnya yang membawa mereka terus ke Appalachia, Pampanga. Di sana mereka menemui Althea dan JR yang nampaknya sedang dalam proses melarikan diri dengan menaiki Mitsubishi Montero. Setelah ditahan, kedua-dua Althea dan JR disoal siasat tentang hubungan mereka dengan kematian Julie Ann Rodelas. Polis mengemukakan bukti termasuk resit McDonald's yang ditemui di lokasi kejadian dan rakaman CCTV yang menunjukkan JR di McDonald's UN Avenue membeli set hidangan burger keju seperti yang ditemukan dalam tangan Julie Ann. Althea pada mulanya berpegang kepada cerita yang dia beritahu polis pada awal pagi 6 November. Namun setelah mendapat tekanan berterusan daripada pegawai penyiasat, dia mula menceritakan kejadian sebenar. Akhirnya, Althea mengaku mendedahkan satu plot yang menakutkan. Menurutnya, penculikan Julie sebenarnya telah dirancang lebih awal. Namun, Althea menegaskan bahawa pembunuhan bukanlah sebahagian daripada rancangan awal mereka. Niat mereka tegasnya hanyalah untuk memberi Julie Ann satu pengajaran. Althea mengaku bahawa hubungan persahabatan mereka semakin renggang. Walaupun mereka berdua sama-sama terlibat dalam industri pemodelan, Althea telah mula membenci Julie. Menurutnya, Julie Ann dilabel sebagai seorang yang gopoh dan sering menyebarkan khabar angin. Menurutnya, Julie Ann telah menyebarkan khabar angin mengenai dirinya yang telah mempunyai 2 orang anak. Khabar angin ini telah merosakkan reputasinya dalam dunia pemodelan dan mengakibatkan peluang kerjayanya terjejas. Bagi Althea, ia adalah satu pengkhianatan yang tidak dapat dia maafkan. Apabila Althea meluahkan perasaannya kepada JR tentang khabar angin tersebut, dia segera bersetuju untuk membantunya. Kemudian, mereka bersama-sama merancang untuk mencolek Julie Ann dan menakut-nakutkannya. Althea menekankan bahawa mereka tidak pernah berniat untuk mencederakan apatah lagi membunuhnya. Pada malam 5 November, Althea menghantar mesej kepada JR mendedahkan lokasi beliau bersama Julie. Tidak lama selepas itu, Mitsubishi Montero hitam muncul. Althea menyaksikan 2 lelaki melompat keluar memegang Julie Ann dan memaksa dia masuk ke dalam kenderaan. Althea mendakwa bahawa selepas penculikan itu, dia mula merasakan penyesalan dalam dirinya. Pada malam itu, dia berniat untuk menghentikan lelaki-lelaki itu dan menarik Julie kembali. Namun, dia tidak bertindak sedemikian. Sebaliknya, dia menangis di tepi jalan. Seorang pegawai polis menemui dia yang sedang menangis, membawanya ke balai untuk membuat laporan pada pukul 12.40 pagi pada 6 November. Semasa soal siasat, Althea mengaku telah menghantar mesej kepada JR meminta dia menjemputnya di balai polis. JR tiba tidak lama kemudian disertai oleh bapanya dan ketiga-tiga mereka meninggalkan balai polis bersama-sama. Althea menegaskan bahawa dia tidak tahu bahawa Julie telah dibunuh pada ketika itu. Menurutnya, selepas mereka meninggalkan balai polis sekitar pukul 2 pagi, mereka memandu pulang, mengambil beberapa pakaian dan mendaftar masuk ke sebuah motel menjelang pukul 4 pagi. Kemudian dia bertemu dengan rakan-rakan JR dan meminta mereka untuk mengembalikan barang-barang peribadi Julie kepada keluarganya. Pasangan itu kemudian bersembunyi di rumah nenek moyang JR di Appali. Althea mendakwa bahawa dia ingin pulang tetapi JR melarangnya menjawab panggilan atau membalas mesej teks. Dia berkata bahawa pada hari Rabu apabila adiknya menghantar mesej mengenai Julie Ann yang telah ditemui mati, barulah dia menyedari apa yang telah berlaku.
Dia mendakwa telah bersemuka dengan JR pada ketika itu berpura-pura seolah-olah tidak mengetahui apa yang telah berlaku dan mendakwa bahawa dia telah mengupah beberapa orang lelaki untuk mengendalikan semuanya. Sepanjang ceritanya, Althea berusaha untuk meletakkan semua kesalahan kepada JR. Dia dengan mudah mendakwa mengalami hilang ingatan selepas penculikan dan menafikan mengetahui tentang kematian Julie selama beberapa hari. Namun, tindakan Althea yang bersembunyi selepas kejadian itu menimbulkan keraguan terhadap ceritanya yang menurut pegawai penyiasat sebagai cerita yang tidak masuk akal. Ketika disoal siasat, JR juga menafikan penglibatannya dalam pembunuhan tersebut. Sebaliknya, menyalahkan seorang lelaki bernama Jemar Waradji. Menurut JR, Jemar adalah orang yang membawa Julie ke sebuah rumah persembunyian selepas menculiknya. Polis bertindak pantas berdasarkan petunjuk ini dengan menyerbu sebuah rumah persembunyian yang terletak di Kota Batu Sri. Apa yang sepatutnya menjadi serbuan yang mudah tiba-tiba bertukar menjadi kejadian berbalas tembakan yang mencemaskan. Kejadian ini mengakibatkan kematian salah seorang suspek dikenali sebagai Bob Osman. Pihak berkuasa berjaya menangkap dua orang lagi iaitu Jemar Waradji dan Gelen Pasawilan. Setelah ditahan, Jemar memberikan afidavit yang menjelaskan tentang jenayah tersebut. Menurut kenyataannya, JR telah muncul di kediamannya di Lionoa Street sekitar pukul 3 petang pada 5 November disertai oleh seorang lelaki lain bernama Efren Talib. JR datang dengan permintaan yang jelas. Dia mahu Jemar dan Talib membantunya memberi pengajaran kepada saingan teman wanitanya, Julie Ann. Demi kesetiaan, mereka didorong dengan rasa terhutang budi kepada JR bersetuju tanpa ragu-ragu. Pada hari itu juga, kumpulan itu menaiki Mitsubishi Montero hitam milik JR dan akhirnya berhenti untuk makan malam di Ocean Bay Restaurant. Ini kemudian disahkan oleh rakaman CCTV yang menunjukkan ketiga-tiga lelaki memasuki restoran sekitar pukul 8 malam dan kekal di sana selama lebih kurang sejam. Menurut Jemar, mereka meninggalkan restoran setelah JR menerima mesej teks daripada Althea. Apa yang berlaku seterusnya adalah butiran peristiwa yang menakutkan. Lelaki-lelaki itu memakai penutup kepala untuk menyembunyikan identiti mereka, lalu menarik Julie ke dalam kenderaan mereka dan menuju ke rumah persembunyian. Pada mulanya, rancangan itu hanya untuk menakut-nakutkannya. Tetapi keadaan berubah apabila Julie Ann mengenali JR. Jemar yang tersilap menyebut nama JR menyebabkan Julie merayu sambil menyebut namanya. Jemar menjelaskan bahawa hal ini membuatkan JR sangat marah. Dia meluahkan kemarahannya kepada Julie, marah kerana dia berani menyebut namanya. Ketakutan baru sahaja bermula untuk Julie. Talib membawanya ke dalam bilik yang berasingan sementara JR dan Jemar tinggal di belakang. Dinding-dinding itu bergema dengan suara Julie yang ketakutan, merayu dan kemudiannya sunyi. Kira-kira 10 minit kemudian, JR menerima panggilan telefon daripada Althea. Dia menceritakan bahawa dia menangis ketika seorang pegawai polis menemuinya selepas penculikan dan kini berada di balai memberi kenyataan. Versi kejadian yang diceritakan oleh Althea sepadan dengan cerita ini. Dia telah meminta JR untuk menjemputnya dari balai. JR tanpa ragu-ragu meninggalkan rumah persembunyian, meninggalkan Talib, Bob dan seorang lagi lelaki, Abdibi, di belakang untuk menjaga Julie Ann. Jemar mendakwa bahawa selepas JR pergi, dia juga memutuskan untuk pulang dan tidur. Tetapi malam itu, dia terjaga oleh Bob yang kelihatan cemas. Seorang lelaki dikenali sebagai Aldos tiba-tiba muncul di rumah persembunyian dan Bob tidak tahu apa yang perlu dilakukannya. Apabila Jemar kembali ke tempat kejadian, dia mendapati Talib sedang menjaga di luar. Di dalam, Aldos sedang bercakap dengan Julie Ann sambil memegang pistol kaliber 45. Jemar menegurnya dan mengulangi amaran itu mengingatkan Aldos bahawa mereka ditugaskan untuk melindungi Julie. Tetapi Aldos terus mendesak. Kemudian pada saat-saat terakhir kehidupan Julie Ann, JR kembali ke rumah itu dengan membawa burger dari restoran makanan segera. Dia menyerahkannya kepada Jemar yang menghampiri pintu bilik di mana Julie ditahan dan memberikan makanan itu. Dia menyerahkannya kepada Jemar yang menghampiri pintu bilik di mana Julie ditahan dan memberikan makanan itu. Jemar menjelaskan bahawa isyarat ini adalah memberitahu kepada Aldos akan kehadiran JR. Aldos memegang kuasa hidup dan mati di tangannya, berpaling kepada Julie Ann dan menyuruhnya untuk makan makanan itu, meyakinkannya bahawa dia akan dibawa pulang tidak lama lagi. Tanpa menyedari apa yang menantinya, Julie menolak makanan itu, mengatakan bahawa dia akan makan setelah sampai di rumah. Jemar yang semakin tidak selesa berlalu pergi dari rumah itu. Dia meninggalkan tempat kejadian namun terus bertanya tentang situasi terkini. Menurut keterangan Jemar, Aldos kemudian mengaku bahawa dia adalah orang pertama yang menembak Julie, diikuti oleh Talib. Dia telah ditembak sebanyak 5 kali di kepala. Jemar terkejut menerima berita itu. Sekitar pukul 5 pagi, mayat Julie yang tidak bernyawa dibuang di tepi jalan. Seolah-olah kekejaman itu tidak mencukupi, dia ditembak sekali lagi. Kali ini bunyi tembakan itu mengejutkan jiran-jiran sekitar. Kenyataan mengejutkan dari Jemar mengenai butiran kejadian pada malam itu mendedahkan hal yang begitu mengejutkan. Julie Ann telah diserang secara seksual beberapa kali sebelum pembunuhannya. Fakta yang mengerikan ini disokong dengan hasil dari bedah siasat yang dijalankan. Keterangan Jemar sangat penting sehingga pihak pendakwaan menganggapnya sebagai saksi utama mereka.
Altia. Siasatan tetap dijalankan walaupun selepas penangkapan awal. Polis melancarkan pencarian berterusan untuk suspek yang masih bebas iaitu Efren Talib dan lelaki yang hanya dikenali sebagai Aldos, yang menurut Jemar bertanggungjawab secara langsung terhadap serangan seksual dan pembunuhan Julie Ann. Altia, JR, Jemar dan Galen Pasawilan semuanya didakwa secara rasmi atas tuduhan penculikan dan pembunuhan. Sementara itu, dua pelarian Aldos dan Talib menghadapi pertuduhan tambahan bagi serangan seksual dan pembunuhan. Pada 22 November 2012, semasa sebutan kes yang pertama, kedua-dua Jemar dan Pasawilan mengaku tidak bersalah. Selepas prosiding, mahkamah memerintahkan Altia dan JR dipindahkan ke penjara Quezon City, sementara Jemar dan Pasawilan kekal dalam tahanan. Keputusan berbeza untuk Galen Pasawilan kerana bukti yang diperolehi tidak cukup untuk mengaitkan penglibatannya secara langsung dengan pembunuhan Julie Ann. Dia sebaliknya didakwa dengan pemilikan senjata api secara haram. Pada Januari 2013, Galen Pasawilan dibebaskan sementara dengan jaminan sebanyak 80,000 peso. Tetapi kebebasan sementara ini akan membawa kepada malapetaka bagi Galen. Pada pagi 15 Jun 2013, Pasawilan mati selepas ditembak ketika bersarapan bersama keluarganya di rumah mereka di Quezon City. Pada September 2024, 12 tahun selepas kematian tragis model dan personaliti TV Julie Ann, Mahkamah Tinggi Quezon City masih tidak bersedia untuk memberikan keputusan. Keputusan yang ditunggu-tunggu bagi kes berprofil tinggi ini telah tertunda ke 27 Ogos dan akhirnya ke 27 September 2024 dan masih berlangsung. Peguam Manuel Obidoza Jr. mengkritik mahkamah kerana penangguhan berulang kali bagi sebutan perbicaraan kes ini, menimbulkan kebimbangan tentang sistem keadilan. 12 tahun selepas kematian tragis Julie Ann, mereka terus berharap pihak mahkamah akan memberikan keputusan akhirnya yang mampu memberikan sedikit keadilan bagi Julie. Namun, tidak kira seberapa banyak keadilan dapat dicapai di mahkamah, selagi Aldos dan Talib masih bebas, tiada keadilan sebenar dapat diperolehi atas kematian Julie Ann. Kadangkala kata-kata atau tindakan kita tanpa sedar akan melukai perasaan orang lain. Oleh itu, selalu bersikap rasional dan berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan kita kerana individu yang dianggap sebagai sahabat sekalipun, seperti Altia, mampu berubah menjadi musuh dalam selimut yang akan mengkhianati kita jika didorong perasaan negatif. Jangan lepaskan peluang untuk menyelami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.